Adi, silakan. Terima kasih Syara dan Atikah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kementerian Kesihatan meluluskan peruntukan lebih 10 juta ringgit untuk pembinaan bangunan baru unit kebakaran di Hospital Bintulu di bawah rancangan Malaysia ke-10. Menterinya Datuk Seri Leo Tiong Lai berkata langkah ini bagi memenuhi keperluan hospital itu yang banyak merawat pesakit atau mangsa kebakaran berikutan perkembangan industri minyak dan gas di bandar itu. Jelasnya peningkatan jumlah mangsa kebakaran antara 40 hingga 50 orang setahun adalah yang tertinggi di negara ini dan ia memerlukan penyediaan rawatan rapi dan wad khas selain kelengkapan peralatan moden. Datuk Seri Liao memberitahu pemberita selepas melakukan lawatan kerja ke Hospital Bintulu. Bagi keperluan pesakit buah pinggang pula, beliau memberitahu unit hemodialisis juga akan dinaik taraf termasuk menambah ruang bagi menempatkan 15 unit lagi mesin hemodialisis. Ruang tambahan tersebut menelan peruntukan sebanyak RM200,000 dan kerja-kerja penambahan perlu dilaksanakan tahun ini. Mengenai penempatan doktor di Sabah dan Sarawak, beliau berkata mereka perlu berkhidmat selama 2 tahun sebelum memohon kembali ke negeri asal masing-masing. Masyarakat luar bandar perlu bersama-sama memelihara kebersihan sungai dengan tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Douglas Uga Umbas berkata ini perlu bagi memastikan ekosistem sentiasa terpelihara kerana masih ramai penduduk luar bandar yang bergantung kepada sungai sebagai sumber pendapatan dan penghubungan. Perkara ini dinyatakan oleh beliau pada perasmian program Cintai Sungai Kita di Rumah Apau Paki di Ulu Niam Miri. Datuk Seri Douglas juga memberitahu kementeriannya telah melaksanakan pelbagai program kesedaran terhadap alam sekitar termasuk mengurangkan penggunaan beg plastik. Beliau juga menyerahkan peruntukan sejumlah RM44,000 kepada 11 jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Kemenang untuk program pembersihan sungai. Selain itu, beliau turut menyampaikan geran RM100,000 kepada penduduk Rumah Apabaki bagi membeli tangki air selain RM3,000 untuk pembinaan jalan dari Sungai Lamaus ke rumah panjang mereka. Berita seterusnya, masyarakat Bidayuh harus faham dan percaya tujuan pengukuran tanah bagi pengeluaran surat hak milik tanah adalah untuk manfaat mereka. Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Negeri Datuk Seri Michael Manin Jawong menasihatkan penduduk supaya tidak terpengaruh dengan tuduhan segelintir pihak bahawa ia hanya taktik kerajaan untuk merampas tanah. Jelasnya pengeluaran surat hak milik tanah akan memudahkan tanah berkenaan dimajukan untuk pembangunan komersial di samping mengelak pembalahan berhubung pemilikan tanah. Beliau berkata demikian pada program Pemimpin Bersama Rakyat, Satu Malaysia Anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di Kampung Tai Serian. Datuk Seri Manin juga menegaskan masyarakat Bidayuh perlu memahami keperluan pendidikan bagi membolehkan mereka seiring dengan masyarakat lain selain terus bersatu walaupun mempunyai perbezaan dialek. Beliau turut menyerahkan surat pelantikan terbenggung kepada Robert Sulis Ridu bagi masyarakat Bidayuh di bahagian Semarahan dan menyampaikan surat hak milik tanah kepada lebih 200 penduduk kampung. Di saat umat Islam bergembira menyambut bulan Ramadan bersama orang tersayang, terdapat segolongan umatnya yang terpaksa mengharungi bulan mulia ini tanpa keluarga di sisi. Ikuti kunjungan wartawan Siti Ada Alik dan juru kamera Clement Jari menyelami hati penghuni di rumah Seri Kenangan Batu 12 Kuching. Ketika melangkah ke rumah Seri Kenangan, terselah keceriaan di wajah penghuninya menyambut ketibaan kami yang bertandang ke rumah tersebut. Namun tiada siapa yang tahu di sebalik wajah tua itu terselit 1001 kesedihan. Aisyah Suntung, 74 tahun, telah 16 tahun menetap di rumah Seri Kenangan. Dek kerana kecacatan yang dimiliki, di samping kudrat yang tidak lagi mengizinkannya untuk bekerja, Nenek Aisyah tekad untuk tinggal di rumah itu. Bulan Syawal yang bakal menjelma menimbulkan rasa hibah di hati warga emas ini. Tiada kenang papa, malah kenang. Enggak kenang nenek, kenang jam waktu raya nak, pagi raya. Sedih hati. Orang lain ada cara ngomong apa. Nenek saja.
jatuh dia jadi mak bapak. Bagi Mazinah Tubo, 72 tahun, keputusan untuk tinggal di rumah Seri Kenangan adalah kehendaknya sendiri. Susah ni ketua lah. Nanti iya sih. Nama susah ketua enggak kita ada tua susah juga. Itu bebaslah asal tenang. Kini, apa yang penting bagi dirinya adalah untuk meneruskan sisa-sisa tuanya bersama suami tercinta yang juga penghuni rumah Seri Kenangan. Sementara itu, Nenek Jenab Abdullah, 80, reda akan nasib yang menimpa dan menganggapnya sebagai dugaan yang Maha Esa. Dia yang telah 16 tahun memeluk agama Islam baru 3 bulan menetap di rumah Seri Kenangan. Nyaman. Rumah macam nasi sorang-sorang tidur bah. Udah bagus. Makan pun bagus. Kawan pun ada. Bagus itu. Ternyata warga emas ini amat teruja melihat ramai anak-anak muda datang meraihkan mereka dalam satu majlis berbuka puasa. Majlis tersebut merupakan inisiatif 30 orang remaja yang sama-sama berganding bahu menyediakan juadah berbuka puasa di samping membersihkan kawasan sekitar rumah tersebut. Sebenar bulan Syawal yang akan menjelma, kami berasa bertanggungjawab bagi memberi keceriaan kepada warga emas yang mungkin agak terpinggir di kalangan masyarakat. Bukan bantuan yang dipinta, bukan juga simpati yang ditagih. Namun mereka mendambakan kehadiran insan yang tersayang dan dirindui untuk sama-sama menyambut Syawal. Siti Ada Alif untuk Berita TV RTM. Masyarakat Cina di Sarawak juga memainkan peranan penting dalam memacu ekonomi negara ke arah negara berpendapatan tinggi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Leo Tiong Lai berkata untuk itu mereka perlu bekerjasama dengan kerajaan dalam memastikan program dan polisi yang dilaksanakan kerajaan berjaya. Jelasnya kerajaan telah menyediakan peluang sama rata kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang dan keturunan untuk meningkatkan diri. Berucap pada ulang tahun ke-10 Persatuan Hakka Bintulu, beliau mengingatkan rakyat supaya memperkukuhkan perpaduan dan mengekalkan keharmonian kaum dengan mempraktikkan konsep satu Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan ke-53 peringkat negeri Sarawak di Stadium Tertutup Miri berjalan lancar. Timbalan Setiausaha Negeri Datuk Osi Murang berkata, sambutan yang bermula petang esok akan diadakan di Masjid Al-Taqwa Miri dengan bacaan Yasin dan Tahlil. Selain itu, beliau juga menggalakkan semua rumah agama termasuk gereja dan toko supaya mengadakan majlis kesyukuran mengikut agama masing-masing. Pada 31 Ogos pula, perhimpunan tanpa barisan akan diadakan di Stadium Tertutup Bandari Miri seawal 7 pagi dengan penyertaan seramai 5,000 orang. Antara aktiviti yang diadakan termasuk tarian kebudayaan, Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi dan pembacaan ikrar oleh peserta. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abang Haji Muhammad Salahuddin serta isteri dan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud antara tetamu yang dijangka memeriahkan sambutan tersebut. Baiklah saudara, sekian paparan berita dari Sarawak untuk petang ini. Untuk berita selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Syahdan dan Atika. Silakan. Terima kasih Endi Azrul, perkembangan dari Sarawak itu tadi. Ya, dan sekarang kita bersama pula